Allah lah, kita tak boleh tengok benda-benda manis gini Cleo. Kita maniskan mulut pagi-pagi ni. Ifan, sila jealous ya. Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi oh. Bersama kami teman reality menghiburkan di Nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi O bersama Abejo hari ini. Apa yang meriah hari ini dah siap dah pun sini. So, jangan ke mana-mana bersama dengan Abejo hari ini. Kita nak masak-masak dan banyak perkara-perkara menarik kita nak kongsi dengan anda semua. Pagi ni, solusi resepi. Kita nak buat puding coklat bersama. Bukan Abejo yang masak, tapi kita bawa seorang yang famous dekat social media. Dia banyak buat kek, dia banyak buat macam-macam bahan-bahan masakan yang disediakan, yang unik-unik. So, kita bawakan khas. Hari ini Abejo berehat, Abejo tak masak. Tapi kita bersama dengan Mr. Ali akan buat puding coklat. Simple je. So, jangan ke mana-mana. Kena teruskan bersama Abejo kalau nak resepi ni. Dan kita ada hari ini sempena Hari Penjaja dan Peniaga Kecil. Jadi kepada anda, jangan terlepas. Mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan daripada pihak kementerian. Kita bawakan orang kementerian hari ini untuk bersama-sama kita. Seorang pegawai yang berkongsi apakah peluang dan inisiatif yang akan diberikan kepada anda semua. Dan seterusnya kita nak bercerita pasal kucing. Kucing ni katanya, kucing sayang tuan dia seperti mak ayah kita sayang kita. So ada perkongsian mengenai kucing sekejap lagi kepada pencinta kucing. Teruskan bersama kami. Satu topik yang menarik untuk dikongsikan dengan anda semua, terutamanya kepada sesiapa yang minat kucing. Dan Bejo suka satu benda yang kita nak share dengan anda semua. Itu tajuk dia pun agak menarik. Dari bank ke butik. Ini bukan soal duit dari bank pergi ke butik tau. Ini kita nak cerita mengenai sentuhan fashion pegawai bank. Dulu dia kerja bank, sekarang ni dia dah ada satu jenama pakaian dan usahawan yang boleh dikatakan hebat jugalah, yang daripada seorang pegawai bank bertukar bidang menjadi business owner. Dan bercakap tentang pakaian dan fashion, kita ni rasa tinggal berapa bulan dia lagi nak raya. So mak-mak kita kan, wife-wife kita, orang rumah semua dah sibuk nak pilih baju raya macam mana nak pakai. So that's why kita bawakan hari ini khidmat personal shopper atau beli sendiri. Personal shopper ni maksudnya kita minta sesiapa yang expert ataupun yang ada knowledge tentang fashion, terutamanya barang-barang di luar negara, dia tolong belikan. Dan katanya ada harga yang lebih menarik dan koleksi-koleksi yang lebih rare yang susah kita dapat di tempat kita. So hari ini kita bawakan dia berkongsi nasihat sama ada kita nak beli sendiri ataupun nak guna personal shopper. Yang mana lebih anda sukakan. Baik, okey. Abejo pun tak nak buang masa sebab bila makanan dekat depan pagi-pagi ni dia macam lari fokus sikit. Dan kita nak persilakan Mr. Ali. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, inilah orangnya yang dekat IG, dekat TikTok. Dah lama dah masak-masak? Ini tahun yang ke-5 ataupun 6 lah lebih kurang. Ini next Khairul Aming ni. Okey, silakan Mr. Ali. Macam mana nak masak puding coklat? Okey, jadi ini adalah bahan-bahan dia, Fizo. Yang ni yang dah siap pun kita dah sediakan. Okey, untuk bahan-bahan puding coklat ni kita bagi kelainan daripada segi rasa. Rasa ni kita lebihkan coklat. Kalau boleh tengok dekat skrin sekarang ni, kita ada serbuk koko. Semua coklat? Semua coklat, semua berasaskan coklat. Kita ada serbuk koko, dusting dia dan juga susu coklat dan juga coklat. Silakan sambil-sambil buat. Kita ada susu coklat ni, susu cair. Silakan. Boleh buat terus. Jadi kita dia kena masak juga. Kena masak. Jadi Fizo, kita tuangkan air dia. Okey, untuk air ni kita pakai 2 cawan air. Okey, 2 cawan air ni senang saja kalau anda ada satu cawan di rumah. So satu cawan ni lebih kurang 250 ml. Jadi sukat 2 cawan ini kita letak dalam kita punya jug. Ada masukkan. Ini hasilnya akan jadi macam ni lah? Ya, betul. Ini tapi dia kena sejukkan juga kan? Kena sejukkan dulu. Okey. Kita boleh sambil-sambil masak, saya tolong buka api Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Lepas tu masukkan semua dalam ni? Ya, betul. Kita masukkan serbuk agar-agar dulu. Fizo kalau nak tolong pun boleh, tak ada masalah. Serbuk agar-agar Serbuk agar-agar kita pakai 10 gram.
10 gram. Dia tak boleh lebih. Kalau lebih, nanti kita punya puding tu dia terlalu likat, terlalu keras. Nak makan pun tak sedap. Okey. Okey? Agak-agak lah kalau macam ni, sambil-sambil awak masak kan. Betul boleh. Kalau macam ni, dekat kedai berapa jual? Ini kalau based on bahan dan juga resepi saya share, boleh dijual lebih kurang 50 hingga 60 ringgit. Tetapi kalau kita pakai high quality, bahan-bahan yang kualiti tinggi, harga boleh ya betul. Harga boleh mencecah lebih kurang dalam 70 hingga 100. Jadi mungkinlah Betul. kan kita ni dah nak dekat, orang kata kepala dah fikir pasal next year dah kan. Dah hujung-hujung tahun, dah nak puasa, mungkinlah nak cari side income bulan puasa. Manalah tahu boleh ambil resepi ni, boleh kan Mr. Ali halalkan kan. Boleh saya halalkan dunia Pada akhirat. sesiapa yang nak berniaga ataupun tak nak berniaga, nak buat untuk anak-anak macam Abejo suka juga kalau ada masa, suka masak-masak untuk anak-anak kan. Tapi sebenarnya Abejo kalau buat kuih ni, buat kek ni memang gagal lah selalunya. Tapi hari ni kita belajar dengan Mr. Ali. Oh, macam tu je. Okey, untuk adunan ni Fizo, mula-mula dia memang agak berketul. Okey, sebab tu kita perlu kacau dia. Kita tak boleh stop kacau, sebab kalau kita stop kacau, ini adalah susu cair. Susu cair seperti resepi yang saya share. Kita masukkan semua, kita kena teruskan mengacau supaya adunan dia tak kelampi, tak berketul. Okey, kepada penonton di rumah, anda boleh saksikan di kaca TV sekarang ni cara penyediaan sambil-sambil ditunjuk oleh Mr. Ali ni susu coklat kan? Ini susu coklat. Macam saya cakap tadi, puding ni dia bagi richkan lagi kita punya rasa coklat tu, sesuai untuk sesiapa yang suka flavor coklat. Dia macam ini kalau untuk buat kek birthday anak pun boleh kan? Boleh, tak ada masalah. For any purpose boleh. Abejo dengan coklat ni memang pantang betul lah kalau tengok. Itu, faham? Tadi kita dah share resepi-resepi di skrin. Jadi anda boleh ambil gambar ke, record ke, nanti boleh buat sendiri kat rumah. Senang je. Baik, kepada anda semua yang ada resepi-resepi yang menarik, ada idea-idea memasak yang orang kata simple tapi unik, boleh kongsikan bersama kami dan anda berpeluang datang ke studio NLKO di Seri Pentas ni dan masak bersama pengacara-pengacara nasi lemak Kopi O. Mana tahu dapat masak dengan Era Fazira ke, dengan Muaz ke, dengan Irfan ke, ataupun dengan Abejo sendiri ke. Cuba hantarkan dulu. Okey, Mr. Ali, macam mana, apa tips dia nak masak, especially macam orang macam Abejo lah yang tak pernah buat ni, tiba-tiba hari ni tengok nak buat, apa tips dia? Okey, tips dia yang pertama adalah kita kena kecilkan api. Kalau kita rasa kita pakai api besar, kita pakai api besar, dia akan bagi adunan ni lebih berketul. Jadi api dia kena perlahan dan key utama dia kena sentiasa kacau. Agak-agak berapa lama ni nak kacau-kacau ni? Yang ini based on kita punya material. Contohlah kalau saya pakai stove dan juga saya punya pan ni lebih kurang 15 hingga 20 minit. Okey. Lepas tu baru kita masukkan yang terakhir iaitu coklat. Kita punya coklat. Ni pakai dark coklat ke apa? Kita pakai dark coklat. Okey. Ramai yang silap dia pergi terus masukkan coklat compound ni dalam kita punya butter ni. Sebab nanti coklat ni dia very sensitive to heat kan. Jadi bila kita masukkan panas-panas ni dia boleh jadi kita punya adunan jadi hangit sedikit dan lebih berketul. Dia sepatutnya bila dah mendidih kita off api baru kita masukkan ni. Supaya dia tak overcook dekat bahagian coklat ni lah. Okey, jadi bila kita dah kacau ni, kita masuk coklat chip. And then yang ni untuk tabur dekat atas lah. Ya. Untuk dusting ni kita kena pakai yang anti-moist punya. Kita pakai anti-moist supaya dia punya koko tu lebih terang dan tak nampak meresap sangat. Dan macam makeup pula, anti-moist, anti tu pula kan. So yang ni kita kena memang teruskan mengacau sampai dia naik wap. Sampai dia mendidih dekat tepi-tepi ni dan kita boleh stop lah. Tapi kalau orang yang tak tahu masak, memang macam Abejo ni tak pernah buat, rasa-rasa buat ni menjadi tak? Saya rasa boleh, tak ada masalah. Sebab apa yang kita perlukan, kita masukkan semua bahan saja. Dan kita kena kacau dan seeloknya pakai kuali non-stick lah. Jadi insya-Allah memang menjadi. Tengok saya, cara saya buat pun mudah aja sebenarnya. Yang penting jangan derhaka kepada resepi. Betul, itu key dia. Okey, lama dah buat konten kat social media ni? Ini macam saya cakap tadi, tahun yang ke-6. Tahun depan insya-Allah masuk tahun yang ke-7. Awak lebih orang kata speciality tu dalam apa? Buat kek ke, masakan ke? More to pastries dan juga pencuci mulut. Baik. Apa dah nama IG-nya? TikTok-nya?
TikTok saya Mr. Ali type saja. IG pula Mr. Ali Cake. Mr. Ali Cake. So di sana pelbagai perkongsian. Bukan saja puding sebenarnya, tapi kisah-kisah teladan yang saya pernah share dekat saya punya social media. InsyaAllah kita doakan Mr. Ali satu hari berjaya menjadi influencer yang sentiasa memberi manfaat kepada orang. Amin, amin. Baik, yang ni kalau ikutkan bila dia dah sebati, dah masak, kita kena sejukkan. Berapa lama nak sejukkan dia? Kita bila dah masukkan dalam loyang, kita kena sejukkan lebih kurang dalam 20 minit, 30 minit baru kita masukkan dalam peti. Okey, dalam peti pula berapa lama baru dalam boleh makan? Dalam peti seeloknya 5 hingga 6 jam lah. Satu malam lah. Seeloknya satu malam. Ya, baik. So kalau nak buat weekend ni dah boleh mula cari bahan. Bahan dia simple-simple je. Saya rasa mostly ni dah ada kat rumah puan-puan yang tengok semua ni kan. Tinggal lagi nak buat ke tak nak buat je. Betul. Mr. Ali pun dah tunjuk cara-cara. Baik, okey. Kejap lagi di hujung rancangan nanti, jangan ke mana-mana, kita akan tunjuk hasil ni dah siap dan Abejo sebenarnya nak rasa. Dah nak rasa tapi kata tak apa, sabar Abejo. Dia kata, "Bel, so babe, jangan makan dulu. Kejap lagi kita test dia punya puding coklat." Okey. Kita nak berehat seketika dan baik, kita belum berehat lagi. Kita bersama dengan Irfan. Katanya ada sesuatu nak dikongsikan, terutamanya kepada mereka yang terlibat dalam usahawan-usahawan kecil dan juga penjaja. Silakan Irfan. Okey, Abejo, betul, kita tak rehat lagi sebab saya tahu awak nak rehat tu sebab nak makan puding kan. Jadi tak apa, hujung-hujung nanti kita sama-sama makan. Baik, betul tu Fizo, kita akan hari ini kita akan bincangkan tentang sambutan Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan ataupun HPPK. Dan dengan itu, kalau yang mana penjaja, penjual dan juga pengunjung yang minat dengan nak tahu macam mana nak berniaga, macam mana nak orang kata memulakan bisnes, kita akan bincangkan hari ini. Jadi kita akan bersama dengan Encik Azizul Lias Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi Penjaja dan Peniaga Kecil, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Encik Zul, selamat datang ke Nasi Lemak Kopi O. Okay, terima kasih banyak saudara Irfan. Okay. Sama-sama. Okey, kita sebab topik ni menarik. So saya terus nak tanya soalan dari segi apa sebenarnya tujuan penganjuran HPPK ni? Okey, pertamanya kita sebut tentang sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil. Kita singkatan kepada HPPK itu sendiri. Ini mengambil kira pengiktirafan kerajaan. Diwartakan sejak 18 November tahun 2012. Setiap tahun kita meraihkan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil ini sebagai satu penghargaan kerajaan kepada sumbangan penjaja dan juga peniaga kecil di Malaysia. Bukan sahaja di negeri-negeri tertentu, di peringkat seluruh nasional. Kalau konteks dalam pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana sebenarnya, kita ada bukan dalam 97% itu adalah di kalangan PMKS ini. Ya. Dan 7% itu adalah di kalangan komuniti penjaja ini yang rata-ratanya adalah informal. Jadi hari ini sebenarnya, hari penjaja ini merupakan satu platform di mana kerajaan memberikan pengiktirafan dan juga penghargaan dan juga memberikan sokongan padu. Dan tahun ini tema kita adalah penjaja dan peniaga kecil madani, berdaya maju, mampan dan juga lestari. Dan untuk maklumat juga pada kali ini program HPPK 2024 ini akan berlangsung di Pika di Pulau Pinang pada 1 hingga 3 November 2024 dan perasmiannya adalah pada 2 hari bulan 2 November yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi itulah hasrat kita. Ini juga manifestasi pihak kementerian dan juga kerajaan untuk kita nak menunjukkan bahawa HPPK ini adalah satu platform untuk kita mengiktiraf dan juga mendorong penjaja dan peniaga kecil ini supaya lebih bersemangat dan juga menyumbang secara produktif pada pembangunan sosial ekonomi negara. Dan tapi Cik Zul, kalau kita nak cerita pasal sumbangan-sumbangan mereka, kita nak tahu juga dari segi prestasi dan pencapaian HPPK ni dan juga apa sasaran HPPK untuk 2024. Okey. Kita kena ambil maklum penyertaan HPPK ini adalah daripada kalangan komuniti penjaja peniaga kecil sektor informal yang majoritinya begitu. Tapi suka saya nak berkongsi, kita telah melaksanakan tahun sudah sebagai contohnya HPPK 2023 di Pinampang, Sabah.
Dan secara sambutannya memang luar biasa. Kerana kita melihat tidak pernah berlaku sambutan Hari Penjaja yang seperti besar di Sabah dengan penyataan lebih daripada 200 lebih usahawan penjaja, dan kita lihat lebih hampir mencatatkan ataupun mencatatkan kehadiran lebih daripada 30,000 orang, dan juga segi jualan mikro itu sendiri hampir 700,000. Wow. Jadi saya rasa untuk tempoh masa 2 hari kan adalah suatu yang menakjubkan. Dan ini juga memberi inspirasi kepada kementerian untuk kita nak memperbanyakkan program-program ini. Kerana kita lihat daripada 2 aspek. Pertama, kita memberi ruang kepada penjaja-penjaja untuk memasarkan, mengenalkan produk mereka. Dan masa yang sama juga, apabila mereka memperkenalkan produk mereka juga, kan mereka juga boleh meningkatkan hasil jualan mereka. Betul. Dan masa yang sama juga, mereka juga mendapat informasi terkini seperti mana yang akan berlangsung pada HPPK di Pulau Pinang nanti. Informasi berkaitan apa dana pembiayaan yang agensi-agensi kementerian boleh tawarkan. Apa program-program latihan, pembangunan kapasiti. Apa dari segi pemasaran, produk dan sebagainya. Pelabelan, kan, marketing dan sebagainya. Ini yang antara yang kita nak berikan satu pendedahan dan juga ruang, peluang kepada peniaga untuk menarik minat mereka. Dan itu bukan sahaja untuk peniaga, tapi untuk pengunjung pun kalau mereka nak tahu pun boleh juga kan? Ya, betul. Okey, dan cerita pasal pengunjung yang akan datang. Macam tadi Cik Zul cakap lebih 30,000 orang datang di Penampang Sabah. Untuk Penang ni kita harapkan lagi ramai yang datang. Sebab saya nak tanya juga Cik Zul, dari segi program dan aktiviti tarikan yang mungkin akan diadakan sepanjang Karnival HPPK ni di Penang. Ya, kita cuba mengenengahkan dari segi ini sebagai satu platform untuk menengahkan tawaran jualan murah madani koperasi. Kalau kita dengar jualan rahmah oleh KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, kos sara hidup sebagainya, di Kuskop kita ada jualan madani koperasi sebagainya. Antara lain juga kita nak memberikan tawaran melalui dengan gerakan koperasi yang juga salah satu agensi di bawah Kuskop, di bawah SKM, beri tawaran pemberian barangan asas pada harga sehingga diskaun 20%. Jadi kalau nak beli beras, beli minyak, beli telur, beli apa sebagainya, boleh dapat diskaun. Jadi ini juga salah satu daripada pendekatan kementerian untuk menangani kos sara hidup rakyat. Itu satu. Yang kedua pula dari segi kita nak pelbagai produk tu tadi. Kita sebutkan tadi kita ada 330 lebih usahawan yang akan ambil bahagian. Food truck pun sekali. Kita menyediakan ruang kepada mereka untuk berniaga dan juga ni. Dan kita juga ada menawarkan dari segi produk satu daerah, satu industri. Kita nak perkenalkan apa keunikannya. Dan pada kali ini Ifan, yang menarik kita cuba mengenengahkan selera rasa makanan-makanan di seluruh pelosok negara kan, maksud seluruh negara, seluruh negeri, seluruh negeri ada dia punya makanan tradisi ataupun kegemarannya, kita cuba kumpulkan di sini. Jadi yang ini semua diusahakan oleh penjaja juga, peniaga kecil juga. Mereka sendiri. Jadi kita mengharapkan, dan satu perkara yang pendekatan kita juga, kita sebenarnya nak memberikan ruang juga forum ini ataupun program ini kita melibatkan Perkeso. Kalau Irfan, kalau kita tahu rata-ratanya penjaja usaha penjaja kecil ni, mereka ni adalah sektor informal. Mereka tidak mencarum. Tetapi kita kena ambil kira juga dari segi aspek perlindungannya. Sekiranya berlaku sebarang musibah dan sebagainya, apa bentuk jaminan mereka untuk terus mendapatkan pendapatan. Jadi kita bawa, kita adalah program-program lain untuk belia pun ada. Kita ada Mobile Legend, kita ada Perkeso Ready to Work, kita ada program rakan muda, Jabatan Belia kan. Dan saya nak bawakan satu juga, kita ada Forum Perdana Ehwal Islam. Kolaborasi kita dengan JAKIM dan juga RTM. Kita buat pada satu hari bulan, kita jemput. Yang ini kita mendapat rakan strategi penajaannya daripada Bank Rakyat dan juga Angkasa, Angkatan Koperasi Kebangsaan, untuk sama-sama membantu sebagai rakan strategik dalam menjayakan program ini. So banyak aktiviti yang mereka boleh orang kata explore dekat HPPK ni. Dan juga mungkin akhir sekali Cik Zul, untuk faedah dan juga peluang mungkin bukan saja oleh pengunjung tapi juga penjaja, short, sweet and simple kepada mereka yang nak datang ke HPPK nanti. Okey, saya lihat ini ruang yang terbaik kalau ada konteks penjaja. Mereka boleh meningkatkan jualan, mereka boleh masarkan produk, mengenalkan produk. Masa sama juga mereka mendapat informasi-informasi yang terkini. Yang kedua,
ketiganya dari segi pengunjung pula, mereka pada masa sama juga boleh mendapat maklumat-maklumat yang terkini berhubung dengan sektor keusahawanan. Kita ada beramai belia usahawan sebagainya mungkin nak mengetahui apa pakej pembiayaan. Kalau yang amat berhormat Perdana Menteri menyebutkan baru-baru ni bajet 40 bilion untuk PMKS. Jadi di mana itu? Dan macam mana nak dapat? Apa perinciannya? Semuanya apa ada di sini. InsyaAllah kita tunggu di sana kan. Jadi kita ada program. Dan untuk saya tertinggal satu perkara lagi. Apa yang baru? Kita yang amat berhormat Perdana Menteri akan meluncurkan dasar pembangunan penjajahan niaga kecil negara 2030. Ini juga akan menunjukkan satu komitmen kerajaan untuk tempoh sehingga 2030. Apakah program-program dari segi nak menaik taraf, dari segi nak meningkatkan potensi, meningkatkan jualan, meningkatkan akses pasaran kepada penjajah kita. Itu antara lain yang kita akan. Ya, baik. Jadi terima kasih banyak Cik Azizul dan kepada anda jangan lupa untuk hadirkan diri di Pulau Pinang untuk Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil 2024. InsyaAllah kita akan jumpa di sana dan sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih pada Cik Azizul. Dan sekarang ni kita akan berehat. Hari ini betul-betul kita nak berehat. Lepas ni kita akan ceritakan tentang kasih sayang kucing kepada tuan. Seberapa besar kasih sayang kucing ni? Selepas ni dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Okay, baik, Alhamdulillah. Jadi bila mana kita bercerita pasal kucing ni ya, Fizo dan juga Irfan, kita kena faham satu benda. Untuk tajuk kita hari ni ialah kucing sayang tuan macam ibu dan ayah. Jadi bila kita cerita pasal kucing ni lah, seronok kita tengok sebab kucing ni adalah salah satu haiwan yang mana Nabi sangat-sangat kasih. Sebab apa? Dia ada kisah dia tersendiri berkaitan dengan kucing ni. Iaitu kalau kita semua sedia maklum lah berkaitan dengan seorang sahabat Nabi yang nama dia Abu Hurairah. Bagaimana kita tengok pada zaman Abu Hurairah ni ialah kita tak perlu untuk kita cerita dia lebih terperinci sebab saya yakinlah semua kita dah kenal dan maklum berkaitan dengan Abu Hurairah ni siapa dia. Jadi sebelum Abu Hurairah ni dia masuk Islam, nama sebenar dia ialah Abu Syam. Jadi bila mana dia masuk Islam, Nabi tengok Abu Hurairah ni dengan perangai ni, dia suka bila berjalan ni dia suka pakai jubah yang mana lengan jubah ni akan labuh. Apa dia suka buat? Bila dia jalan, dia tengok jumpa kucing jalanan, dia akan ambil kucing tu, dia akan bubuh dalam lengan baju dia. Dan dia akan bawa balik untuk jaga dekat rumah. Bila mana Nabi tengok dia punya perangai macam tu, Nabi bagi satu gelaran kat dia. Lepas dia masuk Islam, nama dia ialah Abdul Rahman. Jadi bila dia masuk Islam, Nabi bagi gelaran Abu Hurairah. Maksud dia bapak kucing. Jadi nama ni Nabi bagi gelaran kepada Abu Hurairah sebagai nama bapa kucing sebab Nabi tengok ada satu kisah Allahumma salli ala Muhammad. Satu kejadian yang bila mana Nabi pergi ke rumah Abu Hurairah. Nabi ketuk pintu, Abu Hurairah keluar. Masa sebelum dia buka pintu tu dia tengah main dengan anak kucing. Jadi bila mana dia pergi, tahu kata Nabi panggil ni, dia takut. Abu Hurairah dia takut kata Nabi marah dah sebab dia main dengan anak kucing. Jadi apa yang Abu Hurairah buat, dia ambil anak kucing tu masukkan dalam baju dia. Nak sembunyi. Takut kata Nabi marah ke apa. So dia pergi buka dengan anak kucing yang dalam baju ni mesti dia akan bergerak. Nabi tanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah di dalam baju tersebut?" So Abu Hurairah kata, dia takkan nak menipu Nabi. So dia kata dalam lengan baju ni ada anak kucing. Jadi Nabi kata, "Sungguhlah aku bagi nama kepada kamu Abu Hurairah, iaitu bapa kucing sebab kamu suka jaga kucing." Jadi kucing ni salah satu haiwan yang mana kita sebagai manusia ni ada hak yang ihsan kita ke atas kucing, bukan saja kucing tapi dekat semua binatang, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Fizo, baru tahu ini sebenarnya. Kisah pasal kucing ni kan. Kita bila tengok kucing ni pun kita rasa macam comel kan. Kita pun rasa nak sayang. Jadi rupanya kasih sayang kita kepada kucing tu memang dah lama dah. Betul. Dah terputih. Jadi baik, terima kasih Ustaz Muhammad Ilham Hamizah Muhammad Yusof yang mana merupakan jurucakap Murtadah Dakwah Center Madat. Dan cerita pasal kucing Ustaz kan. Dekat Madat ni saya dengar-dengar ada rumah kucing Madat. Ya, betul. Dan mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit dari segi sumbangan Madat untuk rumah kucing ni dan apa tujuan rumah kucing Madat? Okey, baik. Alhamdulillah, seperti yang kita sedia maklum lah, di Madat sekarang ni memang kita dah tubuhkan satu rumah kucing Madat lah. Yang mana dulu kisah untuk rumah kucing ni, dulu hanya kita ada lebih kurang dalam 30 ekor kucing sahaja. Kadang-kadang kata, "Ustaz, kucing yang main di rumah kucing Madat ni semua kucing-kucing yang cantik ke? Kucing-kucing yang sihat ke?" Tak. Kalau di Madat, kita letakkan keutamaan pada kucing yang sakit ataupun kucing jalanan. Jadi di Madat ni kita ada sejarah kucing kita semua kucing-kucing yang disakit lah. Jadi bila kita ambil di Madat, kita rawat dia lah di sini. Ada kucing yang jatuh daripada tingkat 9. Di kucing ni dia hanya ada satu tangan kanan dan juga satu kaki kiri sahaja.
So bila jatuh tu terus kita buat pembedahan dia. Jadi kucing-kucing di Madat ni majoriti 80% semua ada kucing-kucing yang sakit dan kita rawatnya. Dan sekarang alhamdulillah kita bermula daripada 30 ekor, sekarang hampir 200 ekor kucing. Masya-Allah. Yang bestnya tahu apa dia? Bila kita buat rumah kucing Madat ni bukan sahaja orang Muslim saja yang mai. Orang non-Muslim pun mai, orang India, orang Cina. Jadi benda ni sebagai kita jadikan Madat ni sebagai pusat one stop center. Orang bukan Islam pun dia pemai dapat seronok dengan kucing. Itulah kata kucing ni seekor haiwan yang membawa rahmat dan berkat. Bukan hanya orang Islam macam kita saja yang semua, suka. Pada semua orang pun dia ada sifat dia sayang kepada kucing ni. Betul. Ini Saya difahamkan ni Madat ni bukan saja kucing antara tarikan. Banyak lagi aktiviti dan difahamkan juga tahun melawat Kedah 2025 bakal menyerahkan Madat sebagai salah satu lokasi tumpuan pengunjung dan pelancong yang pergi Kedah 2025 ni. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit apakah prasarana yang diwujudkan sempena ni nak terima ramai orang ni 2025 ni. Ada insya-Allah sebagai persiapan awal lah kami di sini sebab kita berbaki lebih kurang lagi 2 bulan sebelum kita masuk pada tahun 2025 lah. Jadi untuk preparation untuk masa 2 bulan ni sebelum kita masuk tahun depan ni sangatlah pada saya kami di tim Madat ni sangat bertukus lumus lah untuk kita siapkan fasiliti-fasiliti untuk kita jadi pemudah cara kepada orang kata pelancong yang akan main nanti di Madat dan juga Masjid Berdekatan lah. Jadi antara pendekatan ataupun usaha yang kita tengah bangunkan antaranya sekarang ni kita sedang bangunkan Dewan E-Sport khas untuk anak-anak muda. Mereka kumpul dia nak main game di sana. Jadi kenapa kita buat macam tu? Sebab kata Imam Sultan Muhammad Al-Fatih, dia kata apa? Ketahuilah nanti akan sampai satu zaman di mana suara anak muda ni dia tak dengar kat masjid. Dan zaman itu ialah zaman kejatuhan. Jadi kita risau sebab kita sedang mengalami zaman tersebut. Budak-budak muda ni jauh dari masjid. Jadi macam mana kita nak tarik balik depa ni dan juga pelancong-pelancong mai, kita wujudkan satu dewan, orang kata Dewan Serbaguna dan E-Sport. Selain daripada tu kita juga sedang bangunkan kita punya Kidzania, kita playground terbesar di Asia. Okey. Terbesar di Asia. Ya, sebab kita buat research apa semua setinggi 4 tingkat. Bawah tu restoran, tingkat 2, 3 dan 4 kita buat Kidzania lah yang mana tempat permainan semua. Kita buat pada seorang ni lebih kurang dalam RM29 sahaja. Untuk 3 tingkat tu lah puas lah main. Mak pak nak main sekali pun boleh. Pagi sampai malam lah. Ya, macam sama. Preparation lah insya-Allah. Benar tu nak melayan. Tapi itulah salah satu orang kata prasarana yang akan diwujudkan. Jadi kepada anda yang ingin menyumbang, ingin membantu dari segi pembangunan ni, Ustaz mungkin boleh kongsikan macam mana orang ramai nak bersedekah dan berinfak kepada Murtadah Dawah Center. Baik, insya-Allah. Bila berkaitan dengan bila kita nak bangunkan lagi banyak pembangunan, sudah tentu kita memerlukan pada kos lah insya-Allah. Jadi buat seluruh penonton Nasi Lemak Kopi O pada pagi ni yang handsome segak-segak belakang ni insya-Allah yang mana nak sudi berkongsi rezeki dengan kami di Madat untuk kita bangunkan lagi orang kata apa lagi banyak lagi manfaat untuk orang ramai, boleh terus salurkan ke WhatsApp Madat rasmi iaitu madatcenter.com. Yang mana sudi menyumbang, tak menyumbang pun kira aci doalah kami di sini di Madat dan insya-Allah pada yang sudi menyumbang dan juga doakan kami di Madat, insya-Allah kami di Madat kita akan bagikan hadiah. Hadiah ni eksklusif lah, jangan risau. Hak tak menyumbang pun doa pun dah kira aci lah, sebab apa? Doa tu senjata umat Islam. Jadi yang mana yang sudi menyumbang dari kami, kami di Madat ni akan hadiahkan secara percuma. E-book ni kita ada lebih kurang 100 lebih e-book yang kita buat di Madat. Yang mana tajuk ni yang tertera di skrin, semua ni kita akan bagi secara percuma sahaja. Kata ustaz, boleh tak kami nak print buat keluar nak bagi orang? Boleh, silakan. Selagi benda ni membawa manfaat, silakan. Jadi pada yang sudi menyumbang dan berkongsi rezeki berkaitan dengan Madat, saya doakan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Nah, jadi sebagai tautan kasih sebahagian daripada keluarga besar Madat, insya-Allah. Madat ni terletak dekat Sungai Petani kan? Ya, betul. Jadi kalau siapa-siapa nak pi tengok pun boleh pi lah. Boleh, tak ada masalah 24 jam. 24 jam. Macam esok pagi saja subuh ada 7 biji bah. Pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Hari Sabtu 20 biji bah. Setiap hari memang ada orang. Setiap hari akan ada orang. Makan free. Makan free insya-Allah. Kita sediakan mai saja dan doa kami di Madat insya-Allah. Yang kalau bawa anak-anak pun nanti ni ibu bapa nak fokus pada ibadat, anak-anak ada tempat nak main ada game, playground dalam ada masjid playground tu. semua. Masya-Allah. Nanti kena berjalan. Ada plan nak pergi? InsyaAllah satu hari. Cek sampai satu hari. Cek sampai. Tunggu dah. Kami tunggu. Okey, insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz atas insya-Allah. penjelasan tu, dan ingat kepada anda semua boleh menyumbang dan berinfak kepada Madat untuk kita meneruskan pembangunan, untuk kita kumpul saham akhirat untuk kita dapatkan pahala. Dan kepada pencinta-pencinta kucing juga, terus orang kata membantu, kan, terus menyayangi haiwan-haiwan peliharaan. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Fan, Apa dia? baju raya dah beli dah?
Ui, awal? Belum lah. Nak raya kena semangat. Raya tahun depan Kenapa melambat. bulan 10? Sebab, lagi berapa bulan dah tak sampai Kena setengah beli tahun. lah. Kena usah-usah. Kena usah awal lah. Macam saya tak boleh beli awal-awal. Kenapa? Sebab anak kecil-kecil takut membesar. Bapak Betul pun je. tengah membesar juga sekarang ni. Tapi jangan risau, lepas ni kita akan berbincang tentang pilihan ataupun satu koleksi eksklusif baju kurung. Betul. Dah nak ada raya ke ni. so? Dah ada tu. Dah ada dah. Dah ada dah. Dah ada dah. Sekejap lagi kita tunjuk. Kejap lagi kita share dengan anda semua. Kita berehat seketika di Nasi Lemak Kopi O. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Okey, masih lagi dalam Nasi Lemak Kopi O. Kita masih dalam Nasi Lemak Kopi O. Tapi bila dia tengok model dah catwalk apa semua kan dengan baju kurung. Awak beli tak baju kurung kalau nak beli time raya ni? Kena beli lah baju kurung kat rumah. Kalau tak beli aku kena kurung nanti. Yang tu antara benda yang wajib kena beli masa raya. Baik, cerita pasal baju kurung. Hari ini kita akan bersama dengan seorang dulunya pegawai bank. Sekarang ni dah orang kata dah buat fashion dah. Dah fashion dan business owner. Yes. Jadi kita akan bersama terus dengan Encik Zaim, pengasas Zaim Eksklusif. So Encik Zaim, selamat datang ke Nasi Lemak Kopi O. Terima kasih. Soalan saya nak tanya awal lah. Transition tu daripada banker jadi pengasas Zaim Eksklusif ni, apa kisahnya? Oh, macam ni. Okey, saya dulu pegawai bank, RHB Bank dengan CMB. Saya buy out daripada RHB ke CMB. And then kita buat report lah, team leader bahagian collection untuk mortgage loan. Yang tak bayar hutang rumah, kita call lah. Okay, tapi kita not third party, kita directly from HQ. Daripada situ saya quit, saya kata saya nak buat jual baju batik. And then saya kata dengan my sister, dia kata tak boleh baju batik, tak boleh pergi. Macam orang tua. I kata I not that kind of tua jual. Yang modern-modern macam Awak Asy'ari dulu jual, inspired kan. Lepas tu saya macam tekad lah buat. Kita pergi Endon, kita bawa balik daripada Bandung, kita start jual. Masa tu trending 2018-2019 tu tengah trending baju batik sedondon lelaki perempuan. Dari situ kita boom lah. Sebab dia tengah demand tu ada. Masa tu tak berhenti kerja lagi? Kena berhenti. Kita berhenti. Kita berhenti, cakap kita nak berhenti and then kita quit and then terus terus start business. Tapi alhamdulillah menjadi. Tapi alhamdulillah, tapi dari segi planning tu, tercetusnya awak memang minat fashion daripada dulu ke ataupun tiba-tiba rasa berminat sebabkan trend? Saya dari dulu minat, tapi mama saya kata tak boleh sebab benda ni tak boleh make money. So you pergi study marine. Saya memang marine engineering. Daripada buat design kapal, lepas tu saya masuk saya kata dengan mama saya tak nak, saya penat. Saya tak nak kerja benda yang saya tak happy. Okey. Then mama kata, it's up to you. As long as you make you happy, then go ahead. Baik. Tadi bermula dengan batik dan sekarang ni lebih fokuskan kepada baju kurung eksklusif. Mungkin boleh ceritakan sikit rekaan-rekaan baju kurung yang unik di bawah jenama tuan ni. Boleh. First baju kita ni memang kita tailor made. Kita memang design sendiri, pola baju, tailoring semua orang Melayu buat. Kalau dalam industri fashion memang mostly Bangladesh, Pakistan memang pegang jahit pukal. Tapi kita tak bagi. Kita memang 100% orang Melayu jahit dan saya control kuantiti. Sebab saya tak pengejar kuantiti, saya kejar quality. Tapi dekat kita pakai soft cotton, kita pakai pearl skin. Tapi design, pola, cutting lah. Tapi kalau you cakap pasal baju kurung, benda yang jual kat saya paling mahal adalah cutting baju. Sebab kita cakap baju kurung banyak orang jual. Tapi what make Zaim Eksklusif is different is dia punya cutting baju. Cutting baju. Dan yang itu keistimewaan Zaim Eksklusif. Yang lain daripada yang lain. Selain daripada cutting tu, apa lagi keistimewaan Zaim Eksklusif? Kalau dengan saya, kita banyak tekankan kepada nak sorok benda yang tak sepatutnya tunjuk. Macam perut-perut Caesar, pinggul besar, perempuan yang badan-badan pair, benda tu memang banyak kita tackle lah. Sebab dulu memang kita ambil custom. Tapi kita dah berhenti dah ambil custom, kita dah tutup mesin, kita bagi orang lain jahit. Tapi orang Melayu jahit. So dalam masa sama kita support industri Melayu Malaysia lah.
bagi saya Kalau tu macam saya, jenis saya ada posh bag kat tepi ni sesuai lah. cover lah. Baju saya sebab kita tak buat baju. Tak adalah. Kita setujulah. Sebab benda tu bergantung perempuan punya pear shape. Sebab perempuan banyak shape, ada bentuk jam pasir, ada bentuk pear shape, ada yang segitiga terbalik macam-macam. Jadi bahu berbidang kat situ nanti ada yang sentak. Tapi Cik Zain nak tolong. Betul. Nak tolong dari Tapi segi benda nak ni cover tu. membantulah. Kadang-kadang orang perempuan ni beli baju dah cantik, pakai tak cantik, dia nak sebiji model. Aduh, sudah macam mana nak buat kan. Saya tak cakap. Saya tak cakap. Itu masalah lelaki lah, kita bincang kemudian lah. Kan? Okey, dari segi harga pula, kita tengok baju eksklusif kan, dengan value-value yang diberikan tu, rekaan, jahitan dan sebagainya. Harga tu mampu milik ke, mampu tengok? For time being baju kita mampu milik lagi. Kalau for time being juga kalau korang search kita orang kat TikTok, memang harga kita orang kau punya murah. Sebab starting 79 to up to 99 ringgit. Serius lah. Tapi during raya, kalau customer walk in of course lah, sebab kita zaman sekarang media platform TikTok. So kita ada lagi satu Saripah tu kan. Memang kita banyak jual online lah sekarang. Tapi harga dia memang kau berbeza compare to walk in. Kalau walk in you are entitled for original price starting 159. Tapi still you are saving your money because harga tu baju lesser than 200. Kalau you tahu custom punya baju kan, mesti mahal punya. Betul. Lepas tu dengan keistimewaan yang ada yang cover apa semua tempat tu, mana nak dapat tempat lain kan. Dapat. Dan selain daripada dekat in-store ataupun dekat platform media sosial, dengan ceritanya Cik Zaim datang ke Nasi Lemak Kopi O ni ada satu special offer sebenarnya. So apa sebenarnya yang Cik Zaim nak bawakan kepada seluruh penonton Nasi Lemak Kopi O? Boleh. Kalau korang tengok dekat kaca TV korang sekarang, model saya memperagakan baju hijau tu dia actually pair, set mak anak. Itu adalah baju raya tahun depan. Which kita akan keluarkan tapi saya belum launch pun. Tapi sebabkan Nasi Lemak Kopi O saya bawa. Yang Victoria pakai adalah baju kebaya moden, which is kain kibar belakang, material soft cotton. Yang ini memang kalau korang beli dua sekarang, you will entitled for free item. Wow. Which is free item tu apa? You tunggu barang ni sampai. Misteri. Surprise. Beli dua dapat free item. Yeah, of course kita akan entitle you guys untuk free shipping juga. Ini tak bayar shipping lah, jimat lagi. Okey, so tu istimewanya yang kepada penonton-penonton Nasi Lemak Kopi O. Dan mungkin cara-cara, mungkin boleh explain juga cara-cara nak order, cara-cara nak join untuk dapatkan offer ni. Okey, boleh. Kalau korang tengok juga dekat kaca TV korang akan dapat QR code. Kat QR code tu korang boleh scan, they will direct you guys direct to TikTok platform. Dekat situ korang terus boleh purchase juga, tak ada masalah. Boleh pergi dekat kita punya showcase, boleh pergi dekat kita punya bio. Benda tu adalah benda yang korang boleh purchase lah. It's the same media platform. Baik. So guys, dapatkan sekarang kita ada tawaran istimewa, beli dua free shipping dan dapat hadiah misteri. Ya. Kan, daripada tadi lagi saya tengok Ifan duk tengok belah sana kan. Tak tahulah dia bukan, kita tengok kamera. Ya, tengok kamera. Sebab Ifan ni dia suka wanita berbaju kurung. Ifan ni masih single, saja nak bagi tahu kan. Baik. Kenapa kau terdiam? Dua model saya tu pun single lagi. Itu yang saya nak dengar tu. Okey, boleh baik. datang lagi minggu depan. Bawa model sekali. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Zaim berkongsi dengan kita tentang Zaim eksklusif, dan kepada anda masih lagi dalam cerita orang kata SME, pengusahawan-usahawan kecil. Jangan lupa saksikan Ikon Lokal bersama hos anda Asri Badrun yang dibawakan oleh TikTok Shop. Hari Ahad 7.50 malam kita akan bersama dengan Elsiana Maslin, seorang usahawan baju Borneo yang akan berkongsi kisah inspirasi dan perniagaan beliau. Jadi jangan lupa Ikon Lokal Ahad ini, baik, 27 Oktober jam 7.50 malam di TV9 sejurus selepas buletin TV9. Baik. Minta maaf lah, Ifan dia gagap sikit. Mungkin hari ni dia teruja kan. Mana tahu kan. Sama-sama kita doakan yang kita terbaik. berehat seketika dan kembali selepas ini. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Saya
saya lagi suka pergi sendiri lah kat butik lah. Sebab kita boleh try dia punya sizing tu lagi ngamal, lagi cun lah. I prefer beli dekat butik. So kita boleh tengok the quality of the things yang kita nak beli itulah. Maybe dekat butik lah kot. Sebab kalau person shopper dia ada bayaran ekstra kan, charge ekstra. Tapi kalau tempat tu jauh, maybe boleh consider lah. Macam saya prefer guna personal shopper lah sebab saya sendiri pun bekerja. Kadang-kadang tak ada masa nak pergi shopping kat mall apa semua. So saya memang akan gunakan personal shopper lah untuk cari barang yang saya nak. Saya suka beli daripada personal shoppers supaya apa? Sebab kat rumah I memang sibuk sangat. Ada banyak kerja, kena buat ni, kena buat tu. So kalau dengan personal shopper tu, I tak payah pun keluar rumah. I boleh suruh orang lain je ambil untuk barang I dan belikan untuk I. Ifan pula macam mana? Apa dia? Suka beli, pergi tengok barang sendiri ke ataupun personal shopper kirim kat orang? Kalau saya beli sendiri. Tapi kadang sekarang ni pun bila busy sangat, saya ada terfikir juga, personal shopper ni okey juga. So at least kita boleh bagi je order, lepas tu dia tolong dapatkan. So save time. Save time, bagus juga kan. Cerita pasal shopping ni tak kisah lelaki ataupun perempuan, mesti ada impian dia tersendiri. Betul. Dan terutamanya personal shopper ni, kalau kita nak cari barang-barang yang rare, yang susah didapati di tempat kita, mungkin dia orang boleh dapatkan di luar negara dengan kos yang saya rasa berbaloi lah. Betul. Berbaloi. Tapi tak apa, kita bersama dengan Tuan punya badan akan bercerita sendiri tentang personal shopper ni dan kita bersama hari ini dengan tetamu kita Dr. Rohaizu Roslan, pengarah urusan R&R Authentic Sendirian Berhad. Doktor, selamat datang ke Nasi Lemak Kopi O. Terima kasih. Zul, tadi tanyalah soalan awak nak tanya tu. Personal shopper ni saya pun selalu dengar je tapi tidak pernah ada ni kan. Mungkin boleh kongsikan sikit apa sebenarnya personal shopper ni? Okey, dia sebenarnya macam ni. Personal shopper ni kebanyakan customer kami mereka yang nakkan dapat keselesaan. Maksudnya especially untuk mereka-mereka yang sibuk. Kan mereka macam biasanya ada keutamaan yang lain, especially untuk parents yang ada anak kan. Nak shopping dengan anak tu macam mesti satu nak kena keluar ambil masa, nak bersiap tu. Lepas tu dengan anak meringit dekat mall belum tentu lagi. Lepas tu kalau dah keluar tu kena makan. Mana boleh keluar terus balik kan. So maksudnya macam kita orang mempermudahkan urusan untuk kami punya pelanggan. Tak semestinya barang tu personal shopper dekat luar negara lah. Dekat dalam negara pun ada orang guna personal shopper juga. Ada. Dia sebenarnya macam personal shopper kami ada dua. Satu yang memang kalau nak pergi dekat mall, butik kan memang dia orang selalu buat jualan personal kan. Yang tu kalau dan jualan tu bukan sahaja di dalam negara tapi luar negara juga. Macam kami bantu ibu bapa untuk dapatkan pakaian berkualiti, jenama terkenal antarabangsa dengan cara yang mudah. Jadi macam klien kami biasanya untuk yang nak dapatkan baju daripada luar negara, koleksi eksklusif, jenama terkenal. So kami lebih fokus kepada barang-barang daripada luar negara lah. So senanglah, so tak payahlah kita nak travel, kita kirim je. Betul. Kan? Lagi jimat sebenarnya. Betul. Jimat masa. Dia sebab kalau pergi luar negara nak kena beli tiket flight lagi. Betul. Costingnya lagi tinggi. Okey, tapi doktor, macam untuk by Arizu ataupun Arena Authentics ni dari segi personal shopper, katanya ada kempen yang tengah berlangsung sekarang ni. Boleh ceritakan sikit? Okey, kempen yang kami jalankan kali ni, kami nak tanya pada ibu bapa semua, tahun ni nak beli baju raya saat akhir lagi ke? Sebab kalau tengok daripada experience raya tahun ni kan, memang antara komen yang kita dengar lah, especially saya punya customer, tak sempat nak prepare baju raya sebab macam gap untuk sekolah, Chinese New Year, puasa tu memang dekat sangat. Yang tu untuk tahun 2024. Dan kita tengok tahun 2025, trend dia akan lebih kurang sama. Dalam masa sebulan yang sama tu masuk sekolah, apa tu puasa, raya, macam tak sempat nak bernafas. Jadi untuk kempen kali ni, kami nak bagi macam inisiatif yang untuk nak selesaikan masalah kepada parents, especially anak yang bersekolah, untuk macam diorang ambil kesempatan bagi promosi yang akan berlangsung sepanjang Oktober, November, Disember. Jadi macam untuk kali ni, biasanya memang akan ada sales bulanan besar-besaran. Kan kita tahu kan memang hujung tahun biasanya akan ada sales. Yang istimewanya, biasanya sales dekat luar negara, dia bukan sahaja barang clearance tetapi termasuk new design, koleksi eksklusif, limited edition. Diorang boleh dapatkan sebuah tu, kami import daripada UK, US dengan Australia dengan harga yang
sangat berbala lah. Baik. Sebagai contoh ni lah yang ada dekat atas koleksi atas meja kita ni antara koleksi jenama-jenama yang mungkin tidak dapat di tempat kita lah. Dia ada yang ada dekat tempat kita dan ada juga yang boleh kita ambil daripada sana, tapi biasanya harga kalau promosi kat sana akan lagi murah compare kita beli dekat butik. Saya nak cuba faham flow kan. Katalah saya tengok something yang menarik di luar negara sebagai contoh. So flow dia macam mana? Saya ambil gambar, bagi dekat doktor dan doktor akan uruskan. Charge dia tu semua macam mana doktor? Okey, dia biasanya macam bila yang flow yang tu bila customer dah ada item sendiri dia nak, okey dia bagi tu kita akan keluarkan quotation. Quotation tu dah termasuk semua servis. Cuma dah bayar dan kita just tunggu customer tunggu jelah barang sampai. Berapa lama biasanya? Biasanya ialah sebab shipment daripada overseas kan. Jadi biasanya 4 sampai 6 minggu. Yang tu macam lebih berbaloi lah kalau compare macam kita beli baju kan brand kat sini dapat dalam 400-500 tapi kat sana kita boleh dapat dalam 100 lebih 200. Sangat berbaloi. So macam ramai customer kami yang diorang akan prefer tunggu compare nak spend lebih kan. Memudahkan lah, memudahkan. Memang betul. Dia especially untuk parents yang yang memang ada anak 2-3 orang dan dia still nak bergaya. So macam orang memang macam satu kita dapat jimatkan masa dia, satu memudahkan. So macam memang dah tak payah nak fikirlah, tunggu barang sampai je. Macam skop yang doktor buat ni adalah dalam pakaian sahaja. Kalau nak kirim periuk belanga apa semua tu macam mana? Okey, sebenarnya macam untuk yang personal shopper dia bergantung juga shipment yang kita gunakan. Okey, macam saya guna macam lebih fokus kepada pakaian sebab kita orang direct flight. So maksudnya akan lebih cepat. Kalau periuk belanga ni biasanya akan guna kapal, so lambat sikit. Sebab macam kalau flight kan lagi mahal. So kalau yang besar tu dia akan ambil masa lagi lama, 3-4 bulan. Okey, baik. Dan macam untuk doktor sendiri kan, cerita pasal kempen tu nak membantu ibu bapa shopping last minute apa semua. Ada tak tawaran-tawaran atau promosi yang doktor adakan sebenarnya kempen ni? Okey, dia sebenarnya macam kami nak mewawarkan pada parents semua untuk mereka bersedia nak ambil kesempatan kepada promosi yang berlangsung kat sana, especially macam Black Friday, double digit sales, year end sales. Jadi macam bila diorang ambil manfaat daripada sales yang berlangsung tu, jadi diorang dapat jimat banyak sangat. Kan? Especially macam koleksi design based on pengalaman kami, ibu bapa biasanya diorang nak cari baju yang sedondon. Betul? Kan. So kalau bila nak baju sedondon tu biasanya limited edition, koleksi eksklusif ni antara design-design yang akan cepat habis. Jadi kami nak diorang prepare awal sebab memang biasanya hujung tahun tu diorang akan keluarkan koleksi baru. Bila yang tahun tahun baru biasanya diorang dapat clearance dah limited dah size apa semua. So kalau kita orang nak para pelanggan kami dapatkan koleksi terbaru semua, so macam sesuai lah. So tak adalah diorang risau, stok tak cukup ke, sampai lambat ke, apa benda kan. Yang itulah yang kita... Baik, dari sebab kuantiti pun awak berapa orang? 3 orang, 4 orang? 3, 4, 5, 6 lah. Ramai. Sekali dengan mak semua, tapau habis kan. Okey, macam mana nak dapatkan maklumat lanjut ni? Macam nak contact ke macam mana? Okey, untuk kami semua urusan boleh dilakukan secara online. Pelanggan boleh terus ke website kami www.babyauthentic.com. Kat situ macam customer boleh buat pembelian secara direct. Kami juga memberikan kemudahan faedah bayaran secara ansuran 3 kali atau 6 kali. Mereka juga boleh mula membuat tempahan dengan hanya 30% deposit. Jadi 30% deposit, so macam kita orang dah terus proses. Tunggu barang sampai untuk diorang buat payment dan kita postkan. So macam memang mudahlah. Diorang dah tak payahlah fikir nak pergi macam nak bayar tax, custom, apa semua nak declare kan. Shipment ni dah sampai mana, sampai tak. Dia akan lagi yalah. Jelas sekali. Jelas, nyata dan mudah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Rohaizul Roslan dan kepada anda yang perlukan personal shopper, jangan malu-malu, jangan segan-segan, boleh contact urusan R&R Authentic Sdn Bhd di www.babyauthentic.com ataupun www.nakbergaya.com. Nak bergaya. Ya. Baik. Okay. Terima kasih sekali doktor. Terima kasih doktor. Ada benda nak kongsi ni. Oh, awal tadi. Tadi saya ada buat kek puding tu. Saya nak bagi awak rasa. Okey, jom kita rasa.
Saya nak bagi awak rasa kek puding penat saya buat tadi tau, Irfan. Perasan tadi. Saya buat cepat-cepat nak bagi awak merasa. Tengok cantik tak? Cantik. Potongan dia very symmetrical orang kata. Ya, symmetrical. Dia kek ni dia bukan saja sedap, dia kena cantik supaya bila kita tengok menimbulkan nafsu mata dulu. So, makanan tapi saya setuju. Makanan ni dia kena nampak, bila nampak cantik kan? Nampak cantik, rasa pun insya-Allah lagi sedap. Baik, cuba rasa dulu. Suruh rasa dulu. Kok sakit perut ke awak yang sakit dulu? Senang tolak. Laju tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada anda semua teruskan bersama Nasi Lemak Kopi O. Esok kita ada aspirasi Johan Kari dan Kariah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-64 di Nasi Lemak Kopi O esok. Sama waktu 10.30 hingga 11.30 dan teruskan bersama kami kita setiap Rabu, Khamis dan Jumaat. Dan ulangannya Jumaat hingga Ahad 7.50 malam di TV9. Jadi kepada anda kita nak ucapkan juga terima kasih kerana terus menyokong Nasi Lemak Kopi O dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Ella Furniture kerana manager set NLKO dan untuk maklumat lanjut www.ellafurniture.com.my. Dan satu lagi, siaran ulangan kalau nak tengok dekat YouTube ada. Betul, kat YouTube. Sedap sedap kan? Makanan lagi. Okey, jadi kepada anda itu saja siaran kami untuk hari ini. Kita nak sambung makan. Jumpa lagi dalam episod seterusnya Nasi Lemak Kopi O. Baik, kita makan dulu. Makan. Hey, kira-kira berapa kali